أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rusniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir untuk sama-sama kita imarahkan kuliah maghrib di Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. InsyaAllah sebentar saja lagi Ahmad Arif Datuk akan menyambung kupasan kitab Tauhid Syarah Matan Ummul Barahin jilid 2. Tanpa melengahkan waktu lagi, dengan penuh hormatnya saya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk yang telah pun bersedia untuk membuka majlis dengan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian kita pada malam ini. Tafadhal mashkura Yang Amat Arif Datuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rusniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gemenur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat kita menyambung kembali kuliah pengajian tauhid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni kita, membukakan pintu kefahamannya kepada kita dalam usaha kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin sekalian, malam ni kita sambung pada muka surat 112 ya. Muka surat 112 ya. Sebelum ini pada muka surat 106 sehingga 111 ya, kita telah membicarakan mengenal Allah ya, berdalilkan hukum akal, mengenal sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 sifat digabungkan sekali. Kudrat, iradat, ilmu dan hayat yang kita telah bahas dalam kuliah yang lepas ya. Dan kita pun dah faham sedikit kenapa dalam kitab ini digabungkan keempat-empat sifat
ma'ani tersebut digabungkan sekali sebab ada kait mengait di antara qudrat, iradat, ilmun dan juga hayat Dan pada malam ini, pada muka surat 112 ini kita akan sambung lagi 3 lagi sifat tiga lagi sifat, iaitu sifat sama', basar dan juga kalam. Maha mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, maha melihat dan juga maha berkata-kata. Nanti kita lihat kenapa pula digabungkan ketiga-tiga sifat ini. Kita baca matan dulu insya-Allah. Siapa yang ada kitab, siapa yang baru masuk ke surat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma, muka surat 112. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami. Fal kitabu was sunnatu wal ijma' wa aydan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adadiha wa hiya naqaisu wan naqsu alaihi ta'ala muhal. Apa maksud dia? Adapun bukti wajib mendengar, melihat dan berkata-kata bagi Allah Ta'ala adalah berdasarkan kitab Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Dan juga sekiranya dia tidak bersifat dengan 3 sifat tersebut, nescaya dia bersifat dengan segala lawannya, iaitu segala sifat kekurangan. Sedangkan kekurangan terhadap Allah Ta'ala itu mustahil. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam kitab ini, ke surat 112 ini, sedikit kelainan dengan waktu kita membicarakan 4 sifat yang terdahulu. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama' dan basar. Dan hayat. Qudrat, iradat, ilmun dan hayat. Sebab dalam kitab ni disebut dalil Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan sifat sifat mendengar, as-sam'i, as-sam'u, sifat mendengar, wal basaru wal kalamu, maha mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, maha melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga maha berkata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah berdasarkan apa? Kitab Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Kenapa pula dalam membicarakan 3 sifat ini didahulukan pula dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma', sedangkan sifat-sifat yang kita bahas sebelum ini adalah berdasarkan hukum akal, yang kita baca matan dan juga huraiannya sebelum ini. Yang pusingan kedua ni, kebanyakan ataupun hampir keseluruhan kita bahas balik semula dalil wujud Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sifat-sifat yang lain berdasarkan hukum akal. Tetapi pada malam ini 3 sifat ini terus disandarkan dalilnya kepada kitab Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Tak disebut pula dalil akal, sedangkan kita sedang membicarakan nak memahamkan 20 sifat dengan berdasarkan dalil akal. Di sinilah perbezaan sedikit yang dibahas oleh para ulama, bahawa nak mengenal sifat 20, dalam mempelajari sifat 20, mengaji sifat 20 ini berdasarkan dalil naqal dan dalil akal.
dalil Al-Quran, hadis, sunnah dan juga ijma', itu kita panggil dalil naqal, dalil naqli ataupun dalil bersumberkan wahyu, ya. Dan juga berdasarkan dalil akal, ya. Dengan hanya kita merenung, memikirkan dengan fikiran yang waras, dapat kita buktikan, ya, kewujudan Allah dan juga sifat-sifatnya yang lain. Ya. Cuma dalam 3 sifat yang kita bicarakan dalam malam ini, terus disandarkan kepada dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ya. Kenapa? Sebab ada sebab dia. Ya. Di sinilah para ulama membuat kesimpulan, ya, dalam kitab-kitab lain pun dibahas. 20 sifat ini kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui 20 sifat yang kita belajar. Kesemuanya boleh, ya, keutamaannya ataupun kita boleh cepat dapat faham hanya dengan berdasarkan dalil akal di samping dalil naqli tadi, dalil Al-Quran, Ijma' dan Qiyas. Tetapi bagi 3 sifat ini, para ulama berpendapat bahawa yang lebih kuat adalah melalui dalil naqal, iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Di samping kita berdalilkan dengan dalil akal tadi. Ya? Ini beza 3 sifat ini. Iaitu sama, basar dan juga kalam. Ya? Di mana dalil naqli dia, Al-Quran, Ijma', Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'nya lebih kuat daripada dalil akal. Ya? Ini yang dibahas oleh para ulama. Ya? Sebab itu dalam kita tengok dalam matan, yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Sanusi dalam kitabnya ini, ya, kita terus, ya, bila kita baca tadi dalilnya apa? Fal kitabu was sunnatu wal ijma'. Apa dalilnya? Kitab Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma'. Ya. Selepas itu baru didatangkan dalil akal. Apa dia? Dia kata, dan juga sekiranya dia tidak bersifat dengan 3 sifat tersebut, nescaya dia bersifat dengan segala lawannya, iaitu segala sifat kekurangan. Sedangkan kekurangan terhadap Allah Ta'ala itu mustahil. Ya. Di situ akal kita boleh terima. Ya. Kita tengok syarah. Ya. Kita masuk dalam syarah di bawah. Ya. Yang baru masuk muka surat 112. Ya. Keterangan, syarah kepada matan. Berdasarkan matan di atas dapat kita fahami bahawa Al-Imam As-Sanusi juga menjelaskan bahawa wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain yang disebutkan sebelum ini bersifat dengan sifat As-Sama', maha mendengar, Al-Basar, maha melihat, dan Al-Kalam, berkata-kata. Hal ini seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri dalam kitabnya dan dikhabarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Itu sebab tu saya sebut tadi tu. Dia mula dengan dalil Quran dan hadis dulu. Baru selepas itu dibicarakan dalil akal. Ni 3 sifat ini. Itu beza, istimewa 3 sifat ini. Sama, basar dan kalam. Ya. Itu beza dengan 17 lagi sifat daripada sifat-sifat yang 20 yang wajib kita belajar. Ya. Yang lebih kuat dalil akalnya. Ya. Lebih mudah kita faham dan juga hanya dengan berdasarkan dalil akal pun kita boleh insya-Allah memahami sifat-sifat tersebut. Ya. Muka surat 113 yang atas secara akli. Baru dia datang. Disebut Quran, hadis, ijma' dulu, baru disebut dalil akli. Secara aklinya, secara hukum akalnya, jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat-sifat ini,
Nescaya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang sebaliknya. Ya. Lawan bagi sifat sama as-samam, ini peka. Lawan bagi sifat maha melihat, ya, basar, al-ama, ain, mim, ya, tak ada titik. Ya, ya, alif, ya, ya tak ada titik, ya. Ama, al-ama, buta, ya. Dan juga al-bakam, yakni bisu, lawan bagi sifat al-kalam, ya. Hal ini mustahil. Hal ini mustahil sebagaimana hujah serta keterangan yang telah kita ketahui dalam perbahasan yang telah lalu. Kita dah bahas dah, ya. Ketiga-tiga sifat ini semasa kita di pusingan yang pertama dulu, ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sekaligus dengan dalil Quran, hadis, ijma'nya, dengan dalil akalnya. Kita dah bahas dah dulu. Yang pusingan kedua ni itu melalui dalil akal. Tetapi cuma tiga sifat ini sebab diutamakan perbahasan oleh para ulama, iaitu dalilnya lebih kuat, ya, berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Itu yang dinyatakan dalam kitab ini, ya. Cuma sebab di bahagian ini, di perbahasan kita pada malam ini berdasarkan dalil akal, ya, secara aklinya, ya, kita bahas secara akli lah, ya, yang dimuatkan dalam kitab ini, ya. Tambahan pula, ya, sifat-sifat ini, sama, basar dan kalam ini menunjukkan, ya, sifat-sifat ini menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini tidak boleh dinisbahkan kepada zatnya. Sifat yang mana tadi ni? Yang peka, buta dan bisu tadi ni, ya. Sifat-sifat ini menunjukkan kekurangan bagi Allah taala, dan hal ini tidak boleh dinisbahkan kepada zatnya. Mustahil lah zat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan peka, mustahil bersifat dengan buta, mustahil bersifat dengan bisu, ya. Mustahil dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, ya. Sebab kita dah faham secara ijmalnya, secara keseluruhannya, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, ya. Bersifat dengan segala kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada cacat cela, ya, tidak ada apa-apa kekurangan, ya. Selain itu, paragraf yang seterusnya, ya. Selain itu, Al-Imam As-Sanusi juga mengemukakan dalam syarah matan Ummul Barahin hujah penafiannya terhadap kemustahilan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kekurangan ini, ya, secara akli. Ini sekarang dibahas secara akli. Kata beliau lagi, ya, kata beliau, wa qauluna fiha, yang di bawah muka surat 113 tu, ya. Wa qauluna fiha fi dalil tsani al-aqli wan naqsu 'ala Allah ta'ala muhal, yakni li'annahu yastalzimu an yahtaja hina idhin ila man yukammilahu bi an yadfa'a anhu dhalika an-naqsa wa yakhluqu lahu al-kamal, wa dhalika yastalzimu huduthahu wa iftiqarahu ila ilahin akhar. Kaifa وقد تقرر بالدليل وجوب الوحدانية له تعالى، وأيضا لو اتصف تعالى بتلك النقائص لزم أن يكون بعض مخلوقاته أكمل منه تعالى الله عن ذلك لسلامة كثير من المخلوقات من تلك النقائص، والمخلوق يستحيل أن يكون أشرف من خالقه. Yang bermaksud panjang ni, ya. Ini kenyataan Al-Imam As-Sanusi dalam syarah, ya,
Dia ada matan, ada syarah. Dalam syarah matan Ummul Barahin ini sendiri, Al-Imam As-Sanusi mendatangkan dalil. Secara aklinya, secara hukum akalnya. Nak menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kekurangan ini. Nak menafikan Allah Taala itu pekak, nak menafikan Allah Taala itu buta, nak menafikan bahawa Allah Taala itu bisu, sebab ketiga-tiga sifat tersebut adalah mustahil bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ni yang nak ditekankan oleh Al-Imam As-Sanusi. Apa kata beliau maksudnya tadi? Dan pendapat kami, kata Imam Sanusi, tentang tiga sifat tersebut berdasarkan dalil akli yang kedua, iaitu kekurangan ke atas Allah Ta'ala itu mustahil. Segala sifat kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Ini dalil akli. Segi hukum akalnya. Akal tak boleh terima Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekurangan. Sebab jika Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekurangan, bukanlah dia Tuhan. Bila dia bersifat dengan sifat kekurangan, dia memerlukan pihak lain pula. Pihak lain pula. Kalau dia bersifat dengan sifat kekurangan. Sama ada mendengar tadi, tak mendengar, buta, pekak, ataupun buta, al-ama, ataupun bisu tadi. Mustahil Allah Ta'ala bersifat. Ini dalil akli yang kedua. Hal ini kerana lazim baginya, bagi Allah Ta'ala, pada ketika itu memerlukan kepada zat yang akan menyempurnakan kekurangannya. Kekurangan Allah Ta'ala tadi. Jika Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pekak, yang ada, yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi, jika Allah Ta'ala bersifat pekak, maka dah tentu dia memerlukan pihak lain pula mendengar bagi pihak dia. Mustahil, tak masuk akal. Dari segi hukum akalnya tak boleh terima. Sebab jika dia memerlukan pihak lain, ini menunjukkan kekurangannya, itu adalah mustahil. Sebab tu disebut tadi ni. Hal ini kerana lazim baginya pada ketika itu memerlukan kepada zat yang akan menyempurnakan kekurangannya. Jika Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan tadi. Hal ini bererti Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerlukan zat yang dapat menolak kekurangan tersebut dan menciptakan kesempurnaan bagi dirinya. Mustahil. Maka jikalau begitu, lazimlah baharu Allah Ta'ala dan keperluannya kepada Tuhan yang lain yang akan menyempurnakannya dari kekurangan. Jika Allah Ta'ala sifat dengan kekurangan tadi. Sedangkan, kata Imam Sanusi, sedangkan telah tetap wajib sifat al-wahdaniyah, esa bagi Allah Ta'ala berdasarkan dalil. Dan jikalau Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan-kekurangan tersebut, maka pasti terdapat beberapa makhluk ciptaannya lebih sempurna daripadanya. Maha suci Allah daripada bersifat dengan kekurangan tersebut. Disebabkan banyak makhluknya yang sempurna daripada kekurangan. Sedangkan mustahil makhluk dicipta itu lebih mulia daripada Khalik yang dipenciptanya. Apa maksudnya di sini? Kenapa pula tiba-tiba dikaitkan dengan sifat wahdaniyah tadi? Mula-mula diceritakan dari segi hukum akalnya tak masuk akal lah bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Tak dapat mendengar, tak dapat melihat, buta kan? Tak dapat bercakap, berkata-kata. Mustahil disebut tadi kan? Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Sebab
didatangkan segi hukum akalnya oleh Imam Sanusi dalam syarahnya ini, iaitu dia kata jika bersifat dengan kekurangan tersebut, dah tentulah Allah Ta'ala memerlukan pihak lain pula untuk menyempurnakan kekurangan itu. Perlu pihak lain lah mendengar bagi pihak dia. Perlu pula pihak lain yang melihat bagi pihak dia. Perlu pula pihak lain yang berkata-kata bagi pihak dia. Ini mustahil. Ya? Sedangkan telah tetap wajib sifat wahdaniyah esa bagi Allah Ta'ala berdasarkan dalil. Ya? Kenapa pula dikaitkan dengan sifat esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahdaniyah? Ya? Apa boleh jawab? Kenapa pula kita nak menolak dari segi hukum akalnya, kita nak menolak kekurangan, sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat wahdaniyah tadi, dikaitkan pula dengan sifat wahdaniyah. Ya? Sebab disebut tadi ni, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan tadi ni, dia memerlukan pihak lain. Sedangkan Imam Sanusi sebut telah tetap wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat wahdaniyah. Sifat esa. Apa maksud esa? Dia tak perlukan orang lain. Tu dikait dekat situ tu. Ya? Wahdaniyah yang kita pecah 3 dulu, kita belajar dulu. Ya? Wa wahdaniyah fi dhatihi, wahdaniyah fi sifatihi, wahdaniyah fi af'alihi. 3 cabang. Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zat, dia tak perlukan orang lain. Zat dia yang esa tu, yang dah maha sempurna dah. Tak perlu pihak lain. Ya. Esa pada sifat. Dengan sifat kudratnya yang satu itulah dia menyempurnakan segala iradah, segala kehendak dan sebagainya. Dengan kuasa satu tu je. Tak ada kuasa lain. Ya. Dengan sifat melihat itulah dia melihat segala kejadian yang berlaku di alam maya ini. Tak perlu pada pandangan orang lain. Tak perlu ada pihak lain pula nak teropong, tolong tengok, tolong, tak payah. Tu ya. Itu kaitan dengan wahdaniyah tadi ni. Ya. Begitu juga ya dengan sifat kalam tadi. Sebab itu dikaitkan tadi dengan sifat wahdaniyah. Tak perlu, sebab kita dah hukum akal tadi dah menolak dah. Allah Ta'ala tak, oleh kerana Allah Ta'ala ni mustahil dari segi hukum akalnya bersifat dengan sifat kekurangan, maka itulah nak sabitkan juga bahawa memang dah tetaplah Allah Ta'ala itu Maha Esa. Tak perlukan pihak lain, tak perlukan sekutu, tak perlukan pembantu, tak perlukan, semua tak perlu. Ya? Terkaya. Ini yang dimasuk balik bila yang kita tak sampai lagi dalam bab tu. Sifat-sifat istighna itu terkaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berhajat kepada satu apapun, tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada apa-apalah, malaikat pun makhluk juga. Ya, apa-apa pun tidak berhajat, melainkan kitalah, makhluklah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kaitan dia tadi ya. Boleh nampak dah kan? Kenapa dalam syarah Al-Imam Sanusi tadi dikaitkan dengan telah tetaplah sifat al-wahdaniyah esa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdasarkan dalil. Jadi bila kita faham begitu, maknanya dengan sendirinya ya kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari segi hukum akalnya. Ya, kita mentauhidkan sebab Allah Ta'ala mustahil ya bersifat dengan sifat kekurangan. Ya, maha mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dah bahas lama lah dulu. Ya. Ada yang angkat tangan ke nak tanya ni? Salkiyah Samad.
tak tu Ustaz dia ada masalah dengan dia punya tu ya. Boleh saya teruskan ya? Silakan Datuk. Saya cakap apa tadi ya? Dah lupa pula lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak sabitkan keesaan Allah Subhanahu, nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tadi ya, melalui 3 sifat tadi ni ya. Dari segi hukum akalnya bahawa Allah Subhanahu wa taala mendengar. Mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang pendengaran yang sempurna ya. Kita bahas dulu tak ada walaupun ada dinding yang tebal, walaupun dalam jarak yang jauh ya, walaupun dalam hati, semuanya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Tak ada batasan ya, tidak terhad pendengaran, maha sempurnanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bahas dah ya. Jadi kalau mustahil lah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan ya, sebab bila kita jika diiktikadkan Allah Ta'ala itu memerlukan pihak lain pula untuk mendengar bagi pihak dia ya, pasang spy lah sebagainya pula, itu tak sempurna lah maksudnya. Dengan sendirinya ya, kalau kita beriktikad di situ akan dengan sendirinya menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, wahdaniyah tadi ya, tak perlukan sekutu, tak perlukan orang lain ya, nak mentadbir alam ini tak perlu ya. Begitu jugalah dengan sifat buta tadi ya, sifat bisu tadi, semuanya mustahil bagi Allah ya. Sebab jika ada i'tikad yang semikian, dengan sendirinya akan menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Imam Sanusi tadi ni, sifat wahdaniyah itu memang dah tetap wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada banyak dalil yang kita dah baca dulu. Qul huwallahu ahad, laisa kamitslihi syai'un ya. Zat Allah Taala yang wajibal wujud ya. Tidak berbilang ya. Tidak berjuzuk-juzuk ya. Kita dah bahas panjang dah dulu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Okey, kita sambung balik ya. Jadi sebab itu Imam Sanusi sebut tadi ni dikaitkan dengan sifat wahdaniyah tadi. Satu lagi disebut oleh secara hukum akalnya oleh Imam Sanusi tadi ni di bawah tu, jika tadi ni jika Allah Ta'ala tadi bersifat dengan sifat kekurangan, dia memerlukan pihak lain, maknanya ada pula makhluk lain yang lebih sempurna pula daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Jika Allah Ta'ala tadi pekak ya, ada makhluk lain pula yang tolong mendengar bagi pihak dia, seolah-olah makhluk lainnya lebih sempurna daripada dia pula, daripada Allah Ta'ala. Ini mustahil. Ini yang nak ditekankan oleh Imam As-Sanusi tadi. Jadi pada segi hukum akalnya, akal tak boleh terima. Mana mungkin, kata Imam Sanusi di hujung syarahnya tadi ni, mana mungkin makhluk pula lebih mulia, lebih sempurna pula daripada yang pencipta dia kan? Katalah ada pihak lain yang tolong, maknanya jadi pihak pendengar pula bagi Allah Ta'ala ya, sebab Allah Ta'ala tak boleh nak dengar contohnya kan mustahil akal terima ya, seolah-olah makhluk yang tolong dengar tadi ni dia lah lebih sempurna daripada Allah SWT ya. Ini yang didatangkan segi hukum akalnya, kata Imam Sanusi ini mustahil ya, akal tak boleh terima ya. Jadi memang cantiklah apa yang Al-Imam As-Sanusi syarahkan ya, pada muka surat 113 dan 114 tadi ni, untuk menolak kekurangan ya, sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kita memahami sifat sama', basar dan kalam ya.
Okey, kita pindah muka surat 115 ya. Boleh dah kot insya-Allah faham tak perlulah saya hurai balik kot sama basar kalam ni macam mana kita dah bahas panjang dah dulu Perhatian, tanbihun dalam bahasa Arabnya tanbihun lah perhatian Perlu, muka surat 115. Perlu diketahui bahawa sesungguhnya dalil aqli yang dikemukakan untuk membuktikan penthabitan sifat sama, maha mendengar, al-basar, melihat, dan al-kalam, berkata-kata bagi zat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanyalah sebagai sokongan kepada dalil naqli sahaja. Ia bukan dalil utama untuk membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ini. Ini perhatian. Sebab apa tadi? Sebab tu di awal tadi saya dah mengingatkan, dah bagi pencerahan. Dalam ketiga-tiga sifat ini, sama, basar dan kalam, dalil Al-Quran ataupun dalil naqlinya ataupun dalil Al-Quran dan hadisnya lebih kuat daripada dalil akal. Sebab tu disebut di sini sebagai peringatan kepada kita, di segi hukum akalnya tadi ni hanyalah sokongan sahaja. Sebab para ulama berpendapat bagi tiga-tiga sifat ini dalil naqal ataupun dalil naqlinya lebih kuat daripada dalil akal. Itu dia kena faham. Sebab banyak dalil-dalil yang didatangkan wa huwas samiul basir. Allah Taala itu maha mendengar lagi maha melihat itu biasa kita dengar dalam banyak ayat Quran yang nak mensabitkan sifat sama' dan basar. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala berbicara dengan Nabi Musa. Allah Taala berbicara, disebutkan dalam ayat Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa. Bagaimana? Wallahu a'lam jawabnya. Dalil yang kuat dari Al-Quran dan juga disebut dalam hadis-hadis. Hal ini berbeza sama sekali. Ni paragraf yang kedua muka surat 115. Hal ini berbeza sama sekali dengan sifat-sifat Allah yang lain. Seperti wujud, seperti sifat qudrat, seperti sifat iradat, ilmun, hayat, yang memadai bersandarkan kepada dalil akal, dalil akli sahaja untuk membuktikannya. Hal ini kerana dalam bab pendalilan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan as-sama', al-basar dan al-kalam, penggunaan dalil akli sahaja tidak begitu kuat untuk membuktikannya. Ini pandangan para ulama. Ini yang saya sebut tadi di awal-awal tadi supaya kita nampak di situ apa perbezaan kenapa sebelum ini digabungkan keempat-empat sifat itu qudrat, iradat, ilmun, hayat, kemudian diasingkan 3 pula sifat yang ini sama, basar dan kalam. Ada beza ada beza dengan sifat-sifat yang lain tadi, kerana ketiga-tiga sifat ini dalil Al-Qurannya lebih kuat daripada dalil akal. Ini yang dibahas oleh para ulama. Walaupun begitu kita lihat walaupun dalam sifat sama, basar dan kalam ini banyak dalil Al-Quran dan hadis yang membicarakan, walaupun disebut oleh para ulama termasuk dalam kitab ini dalil akal sebagai sokongan sahaja, pun dengan dalil akal ini bila kita fikir-fikirkan memang boleh membantu kepahaman kita. Bila kita bahas tadi kan yang sebagaimana yang saya terangkan tadi, dari segi akalnya bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersifat
tidak bersifat dengan sifat sama. Ya. Allah Ta'ala bersifat dengan peka, bisu, tuli, tak dapat mendengar, tak dapat melihat dan tak dapat berkata-kata. Mustahil. Ya. Sebab akan mewujudkan keperluan pula kepada pihak ketiga yang nak membantu pula. Ini mustahil dari segi hukum akalnya, mustahil. Ya. Paragraf seterusnya dibagi misal di sini, ya. 115 paragraf yang di bawah. Misalnya sifat al-basar pada Allah Subhanahu wa taala, jika kita kiaskan kepada manusia, maka orang buta masih boleh melakukan kerja yang menggunakan tenaga. Artinya, kekurangan yang ada pada dirinya tidak menghalang untuk memperoleh sesuatu yang dihajati tanpa menggunakan keupayaan mata. Hujah yang sama digunakan untuk berhujah tentang kekuatan dalil al-basar berdasarkan kaedah akal, maka didapati hujah akli ini bersifat lemah. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala kalau diandaikan tidak memiliki dan tidak bersifat dengan al-basar, tidak melihat, secara aklinya masih boleh mencipta alam dengan sifat kudratnya. Maka di sini penggunaan dalil akli untuk mensabitkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat al-basar dilihat tidak begitu kukuh untuk dijadikan sebagai hujah utama. Maka perlu dikembalikan kepada dalil naqli, dalil Al-Quran dan hadis dalam pensabitan sifat al-basar ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat as-sama' dan al-kalam, ya. Boleh nampak tak agaknya? Boleh faham ke tidak, ya? Apa yang nak dibahaskan di sini? Contoh misalan ini, ya. Kenapa ketiga-tiga sifat ini memerlukan kekuatan dalil Quran hadis berbanding dalil akal? Ini yang disebut dalam misal tadi ni, ya. Jika dikiaskan kepada manusia, kata tadi ni, kalau orang tu buta, dia masih boleh bekerja, ya. Dia masih boleh berjalan, ada tongkat, ya. Dia boleh meraba-raba betul kan, dia boleh buat kerja. Maknanya okey lah, maknanya seolah-olah segi akal ni maknanya okey lah, kalau buta pun masih boleh perform lagi. Sebab itu para ulama bahas tak cukup dalil akal ini akan menunjukkan seolah-olah ada kekurangan di situ, sedangkan Allah Ta'ala itu maha sempurna. Jadi sebab itu diperlukan dalil naqli, dalil Quran dan hadis inilah nak menunjukkan, ya, nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, ya, maha mendengar, maha melihat. Itu beza dia, ya. Begitu juga dengan sifat al-basar tadi ni, ya. Tak dapat tadi mendengar kan, mendengar, dia buta masih boleh ni, ya, masih boleh buat sebahagian daripada kerja-kerja lain, ya. Begitu juga kalau dia tak dapat melihat tadi, jika Allah Ta'ala dia kata tak memiliki sifat basar, masih lagi boleh menggunakan sifat kudrat, ya. Masih boleh menggunakan sifat kudratnya untuk mencipta alam ini, untuk mematikan dan sebagainya, untuk menyembuhkan, semua boleh dengan sifat kudrat, ya. Sebab itu segi hukum akalnya seolah-olah okeylah kalau tak dapat, Allah Ta'ala tak dapat melihat pun tak apa, sebab ada sifat kudrat, ya. Di situ sebab itu dianggap bahawa bagi sifat sama', basar dan kalam ini, dalil akalnya tidaklah begitu kuat, ya, berbanding dengan dalil naqal, dalil Quran hadis tadi, ya, yang tegas dan firm, ya, ataupun mantap, ya, dalilnya, ya. Wa huwas sami'ul basir, bahawa Allah Ta'ala itu maha
mendengar lagi maha melihat, ya. Macam mana melihatnya kita dah bahas macam mana mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tak ada batasan, tidak memerlukan alat untuk mendengar, untuk melihat, tidak memerlukan kanta, tak memerlukan teropong dan sebagainya lah, ya. Kan kuat, ya, dalil Al-Quran kuat, ya. Kalau kita tengok tafsirnya memanglah, ya, panjang perbahasan bagaimana, ya, ayat Al-Quran itu sendiri, ya, Al-Kalam itu, ya, kekuatan bahasa Arab, dalil yang menjadi ayat Quran yang menjadi dalil yang diturunkan dalam bahasa Arab itu sendiri akan menjadi hujah yang kuat, ya. Saya bagi satu contoh saja, ya, bagaimana kekuatan bahasa Arab ini, ya, dalam kita nak memahami Al-Quran dan juga dalam mustahak dalam bab tauhid ini, ya. Contoh, qul huwallahu ahad, ya, katakanlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Apa beza ahad, ya, siapa yang mengaji bahasa Arab lah, saya tanya ni, apa beza ahad, perkataan ahad dengan wahid? Kan kita bilang wahid, ithnain, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, kan? 1, 2, 3. Apa beza wahid dengan ahad? Siapa boleh jawab? Siapa beza wahid dengan ahad? Seolah-olah Ahad bunyi, esa, Ustaz. ya. Ahad tu esa. Yelah, ya. Kalau Wahid tu wahid, satu, ada dua, ada tiga. dia hampir boleh bagi markah lah tu. Ya. Dia itu segi kekuatan bahasa Arab ini. Bila sebut ahad ni dia tak boleh bagi dah. Tak boleh bagi. Kalau disebut wahid, ada nisfu wahid, setengah daripada satu. Boleh bahagi lagi. Nampak, ya? Bila disebut kalimah ahad, didatangkan kalimah ahad, nak mengatakan, nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Memang esa itulah, tak boleh nak bagi-bagi dah. Tunggalnya tu, ya. Itu kekuatan, ya. Begitu juga dengan kalimah-kalimah yang lain dari segi bahasa Arabnya, bagaimana perkataan al-basir, maha melihat, as-sami', maha mendengar. Dia ada kekuatan bahasa Arabnya itu, siapa yang belajar lah, ya. Kalau dalam dari segi perbahasan ilmu nahwu je lah, ilmu nahwunya, ya. Kalau dalam perkataan basar ni dan juga as-sami' ni, ya, as-sami'ul wa huwa as-sami'ul basir, kan disebut dalam Quran, ya. Sami'un basirun. Asal perkataannya sami'a, bahasa Arab dia kan, telah mendengar, sami'a, mendengar, sami'. Bila disebut sami', didatangkan huruf ya pula di situ, sami'un basirun, kan. Nak menunjukkan apa ni? Nak menunjukkan bersangatan tu. Dari segi bahasa Melayunya lah, ya. Ya. Kalau kita cakap orang itu kuat, kan, kita kata orang tu kuat. Tetapi bila cakap terkuat, mana tak ada ni kalimah imbuhan tu nak menunjukkan dia lah yang paling kuat, terkuat dalam manusia, terkuat dalam dunia. Contohnya kan, ada pertandingan dalam TV kan, kita tengok, manusia paling terkuat lah dalam dunia, dia. Imbuhan tu di segi kaedah bahasa Arab pun begitu juga, ya. Macam kalimah ahad tadi, ya, dan juga perkataan ini keindahan bahasa Al-Quran, ya. Jadi balik kepada siapa yang nak mencelah tadi, minta maaf saya tak bagi peluang pula. Sila siapa yang nak mencelah tadi tu.
Hukum tafdil. Ya. Hukum tafdil ke Ustaz? Ya. Hukum tafdil. Ya, isim tafdil. Dipanggil isim tafdil. Ya. Lama tak belajar Ustaz. Dia kata hukum tafdil juga. Isim Bukan tafdil. hukum, isim tafdil. Ya betul Ustaz. Tak sebut tafdil tapi isim. Apa ni, dia ada lagi dia punya kaedah-kaedah itu. Saya pun bukan ingat semua. Ya, kadang-kadang teringat tu saya cakap lah kan. Ya, dari segi bahasa Arab itu. Nak menunjukkan macam kalimah istighfar kan? Istighfar, ya. Asal perkataannya ghafara kan? Ya. Apabila dimasukkan istighfar ni nak menunjukkan bersangat-sangat ni kita nak minta ampun. Itu seolah begitulah bahasa Arab itu. Ya. Nak menunjukkan kekuatan bahasa Arab itu. Jadi siapa yang faham itu, ya, istighfar, ya, kata istighfar itu, bila kita faham kaedah bahasa Arabnya, bukan main-main kat situ sebenarnya. Memang kita minta sungguh-sungguh ni. Bersangatan, bersungguh-sungguh sangat minta ampun. Seolah-olahnya begitulah. Istighfar itu. Astaghfirullahalazim itu. Itu dipanggil kalimah istighfar kan. Yang sangat-sangat bersungguh-sungguhnya. Ya. Itu di segi kaedah bahasa Arab. Ya. Ada banyak lagi lah contoh-contoh lain. Ya. Jadi dalam bab sifat sama, basar dan kalam tadi ni, ya. Jadi para ulama berpandangan bahawa kalau dengan hukum akal sahaja tidak begitu kuat, tidak begitu kukuh, ya, sandaran kita untuk mentauhidkan, ya, sifat-sifat sama, basar dan kalam ini. Bahkan kata para ulama, dalil naqal, dalil Al-Quran dan hadis lah yang lebih kuat lah. Jadi hukum akal ini sebagai sokongan. Ya. Ini pandangan para ulama. Kita masuk kesimpulan. Ya. InsyaAllah. Ke surat 116. Di dalam perbahasan ini wajib bagi mukallaf. Ya. Mukallaf lah. Itulah mukallaf ni yang dah cukup umur. Ya. Dah sampai umur baligh. Ya, berakal, sampai Islam kepada dia, itu mukallaf, ya. Dalam perbahasan ini wajib bagi mukallaf meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat sama', ini maha mendengar, basar, al-basar melihat, dan al-kalam berkata-kata. Ketiga-tiga sifat ini termasuk dalam kategori sifat ma'ani yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat-sifat ini, maka dia bersifat dengan sebaliknya, iaitu pekak, buta dan bisu. Maha suci Allah. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kekurangan ini. Ya. Hal ini jelas menunjukkan akan kekurangannya, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ketiga-tiga sifat kekurangan tadi ni, ya. Pekak, buta dan juga bisu, ini akan mustahil. Ini adalah mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira boleh kita dapatlah insya-Allah kan, nampaklah dengan lebih jelas, ya. Ketiga-tiga sifat ini, sama, basar dan kalam ini, bagaimana kita nak sabitkan juga melalui hukum akalnya, walaupun dalil, kata ulama, dalil Al-Quran dan hadisnya lebih kuat daripada dalil akal, ya. Pada saya tak kurang juga kuatnya, ya. Sebab bila kita bahas tadi ni kan, seandainya, disebut oleh Imam As-Sanusi tadi, seandainya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan tersebut, dia akan memerlukan pihak lain, memerlukan sekutu pula bagi dia, ya, untuk menyempurnakan kekurangan tadi ni. Ini mustahil, kata Imam Sanusi, sebab telah tetap dan wajib Allah Ta'ala itu esa, bersifat dengan sifat esa pada zat, ya, tidak berbilang-bilang, ya, tak memerlukan sekutu yang lain.
esa pada sifat, ya, sifat kudrat yang satu, iradah yang satu, ya, semuanya esa. Dan esa pada perbuatan, ya, esa pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya, itu dalilnya, ya. Allah taala yang menciptakan kamu dan segala perbuatan dengan perbuatannya yang satu, ya, dengan kun fayakunnya yang satu, ya. Maka Allah taala bersifat dengan sifat kesempurnaan ini, ya. Jadi bila kita faham begini, insya-Allah lah, barulah kita nampak, ya. Baru kita nampak dan jelas dapat kita mensabitkan dari segi hukum akalnya betapa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, ya. Maha melihat dan juga Maha berkata-kata, ya. Jadi sampai pukul 9 saya buka lah soalan kalau ada. Silakan para jemaah sekiranya ada soalan. Untuk 3 Sila sifat tadi ni kumpulkan. kita habis dah kat situ. Nanti kuliah akan datang kita sambung muka surat 117, ya. Ya, ada soalan? Tak ada? Saya harap boleh faham lah, ya, sebab tak adalah susah sangat bertajuk kita ni, ya. Untuk pengukur. Ustazah Maski ada soalan ke? Sila. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nak tanya. Ya. Hukum akal ni yang maksudnya yang Datuk terangkan tadi berkenaan dengan hukum-hukum ataupun perbincangan daripada ulama lah Datuk, ya? Ya, betul. Ya. Ni yang dimuatkan dalam kitab ni, ya. Dan kita boleh kias sebenarnya bila ulama bagi contoh macam dalam bila Imam Sanusi bagi contoh tadi ni, kan. Jika termasuk dalam kategori kias dan ijma' ulama tu lah Datuk, ya? Ya. Okey. Ya, terima kasih Datuk. Sebab bila hukum akal ni dia bagi contoh di sini, contoh tadi jika Allah Ta'ala tak dapat mendengar, kan. Bila tak dapat mendengar, ya, akal kita boleh ke terima Allah Ta'ala tak dapat mendengar? Ya. Andaikanlah pada Allah Ta'ala tak dapat mendengar, maka dia, siapa yang nak mendengar? Dia akan memerlukan pihak lain. Ya, memerlukan sekutu dia pula, ada pula pihak lain lah pula yang nak tolong dengar bagi pihak Allah Ta'ala. Kan akal tak boleh terima tu. Sebab apa akal tak boleh terima? Sebab maknanya mana boleh Allah Ta'ala ini ada sekutu pula, ada pula kroni yang lain tolong dia? Mustahil. Sebab telah tetap wajib, kata Imam Sanusi tadi, Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat esa, tunggal, dia tak perlukan orang lain, kan. Tu segi hukum akal tu, ya. Boleh kiaslah dengan sifat-sifat yang lain tadi, samaknya, basarnya, kalamnya tadi ni, ya. InsyaAllah boleh fahamlah kot, kan. Ada soalan lain ke? Sila ajukan kiranya ada soalan-soalan lain yang ingin dikemukakan. Silakan para jemaah. Kalau tak ada soalan, kita tutup kuliah dulu untuk malam ini. Ya, kalau tak ada, saya ucap terima kasih, ya, pada semua yang beri perhatian. Mudah-mudahan Allah SWT campakkan kefahamannya pada kita, ya, yang baik daripada Allah SWT, ya. Segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf lah, ya. Kalau pencerahan yang tak sempurna dan lain-lain kelemahan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah pun selesai kuliah kita bersama dengan Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas Nordin, iaitu Syarah Matan Umum Al-Barahin, jilid yang kedua. Jadi moga dengan perbahasan yang panjang lebar, yang jelas lah, mudah-mudahan menambahkan lagi kefahaman kita tentang sifat-sifat Allah berdasarkan daripada dalil nakli, iaitu berdasar daripada Quran dan hadis, juga dalil akal, iaitu sumber dari
contoh yang diberi oleh para ulama. Sebagai seorang orang Islam, kita wajib mempercayai bahawa beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah, iaitu yang maha mendengar, melihat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada malam ini bermanfaat, barakah untuk kita semua, insya-Allah. Kita akan dipertemukan lagi bersama Yang Amat Arif di kuliah pada minggu hadapan. Jadi sepanjang bulan Syakban ni kita masih lagi ada berkuliah dengan Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas Nordin. Masa bulan Ramadan je kita berhenti sementara untuk kuliah-kuliah sebab kita ada munajat sahur yang kita Saya tanya sediakan sikit. sepanjang. Ya. Munajat sahur ni sebenarnya kita macam kuliah juga ke ataupun tazkirah? Dia macam kuliah-kuliah tazkirah. Okay. Kita macam untuk waktu sahur lah, sebelum sahur. Ya, okey. Jadi masa tu kita buat. Jadi kuliah subuh kita pun tak ada lah masa tu. Sebab kita ada program lain. Ada satu hari satu juzuk bersama dengan para asatizah dan tadarus. Tajuk yang sesuai lah nanti insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi ya, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan para asatizah sepanjang bulan Ramadan untuk munajat sahur, insyaAllah. Untuk makluman para jemaah sekalian, kuliah kita pukul 9.15 nanti bersama dengan Yang Berbahagia Al-Fadhil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, iaitu berpandu kepada kita fikir barzakh pukul 9.15. Jadi kalau ada yang kesempatan boleh teruskan bersama di Google Meet Gemanur Iman untuk kuliah Isyak kita. Jadi saya bagi pihak Gemanur Iman ingin mohon maaf sekiranya ada tersalah bicara, terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta, yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan diri sendiri. Jadi kita tutup dulu kuliah maghrib kita sekali lagi dengan mempersilakan Yang Berbahagia Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Haji Nordin untuk menutup kuliah dengan tasbih kafarah dan suratul As, dan saya akhiri dengan lafaz kalam yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وغض البصر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.